Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, 3 hari bulan Disember 23. Kalau kita lihat berita sekarang kita minggu depan kepala gila EU akan ke China dan akan berbincang dengan China. EU nak buat sekatan ekonomi kepada 6 syarikat China yang melakukan perniagaan dengan Rusia. Walau macam mana anda buat sekatan ekonomi pada China dan Rusia kelak, tidak akan ada apa-apa yang akan terjadi. EU nak mencari di mana nak melemahkan pengeluaran senjata Rusia. US pernah berkata yang naik Google Vision mereka yang terbaik, tapi baru-baru ini Rusia telah menggunakan drone kamikaze mereka menggunakan naik Google Vision. Sebab itu mereka sedang mencari di mana Rusia mendapatkan segala yang diperlukan untuk membuat senjata sampai 155 mm shell Rusia boleh hasilkan, dan US hanya 25,000 sahaja sebulan, dan EU tak sampai 8,000 sebulan. BRICS condemn Israel, dan lepas ini adalah BRICS ada impak untuk memberikan sanction kepada Israel. Dan kalau BRICS berikan sekatan ekonomi kepada Israel, maknanya ada dua kumpulan dunia yang sekarang beri sekatan ekonomi. Dan adakah India akan ikut? Kerana India tidak akan ikut dengan sekatan ekonomi BRICS terhadap Israel. Kita tahu hubungan India dengan Israel kan? Dan dah jelas yang Israel melanggar undang-undang dunia dan tak perlu ikut jalur undang-undang, kerana India suruh mengikut jalur undang-undang. Dan terus dengan tindakan, jika tiada tindakan seterusnya, Israel akan bunuh lebih banyak lagi orang awam. Adakah walau tanpa India yang tidak menyokong, adakah BRICS akan terus lakukan atau hanya bercakap sahaja? Kita akan lihat. Ini sama setting yang US gunakan dalam satu negara. Veto sahaja tak jadi buat. Jadi kita nak lihat BRICS jangan ada sistem macam ni. Satu orang veto takkan buat semua orang. Dan BRICS beri statement yang Israel adalah war crime, Netanyahu lah adalah war crime. Dan ada banyak komen yang India akan mengalahkan ekonomi China. India masih jauh lagi nak mengalahkan China. 2024 akan bertambah lagi ahli BRICS dengan Iran, Saudi, Ethiopia, Egypt dan UAE, dan kemungkinan Argentina tidak akan masuk ke dalam BRICS kerana Argentina menyokong US. Jadi tak perlu sebut namanya. Dan Perdana Menteri Argentina yang baru nak tukar mata wang Argentina kepada dolar US, walaupun Argentina pernah cuba tapi gagal, dan mereka nak cuba lagi, dan pasti mereka akan gagal lagi. Apa-apa pun teman-teman, BRICS kena memperbaiki sistem veto mereka, kerana hanya satu negara veto, semua terpaksa diam. Tapi apa yang saya nampak, Rusia dan China, apa yang mereka buat di negara Arab adalah bantuan yang terbaik. Cuma BRICS saja perlu diperbaiki. Dan kalau India tidak diterima dalam BRICS pun, banyak negara nak menjadi ahli BRICS yang tetap, termasuk Malaysia dan Indonesia yang offer. Ya, memang India ada ramai rakyat, banyak kuasa pembeli, tapi kalau ekonomi mereka tak begitu baik, apa gunanya join BRICS? Dan bila-bila India boleh ditendang dari BRICS. Dan semalam saya ada katakan siapa yang menjatuhkan misail Israel di Syria. Iran yang menjatuhkan misail Israel. Dan siapa yang berikan kemampuan ini? Pastilah Rusia.
Dari Shoigu berkata dalam masa 6 bulan sahaja 125,000 askar mereka cedera atau KIA dalam perang Ukraine ini, dan 16,000 senjata berat mereka musnah. Dia berkata di meeting askar-askar Rusia, dan mungkin ini keseluruhan yang cedera atau KIA. Apa yang Rusia kehilangan dan apa yang Ukraine dapat sekarang. Dan Shoigu berkata mereka masih belum lagi buat ofensif, dan Putin semalam hari Jumaat sign untuk menghantar 2.2 juta askar dengan senjata askar profesional, bukan askar yang baru, askar profesional ke barisan hadapan. Dan isteri Zelensky berkata yang Zelensky tidak akan bertanding dalam kerusi presiden tahun hadapan. Dan sebelum ini pun isteri Zelensky adalah script writer dalam kerjaya lakonannya. Dan lepas ini bolehlah mereka berdua berbulan madu dengan kapal-kapal mewah mereka di lautan. Dan Boris Chenko pula dilarang keluar dari Ukraine. Dia ni adalah bekas presiden Ukraine yang memulakan serangan di Donbas dan Mariupol, dan dia adalah bilioner. Kenapa dia tak boleh keluar daripada Ukraine? Ini semua nak kena perambat dengan Rusia satu hari nanti. Ini semua yang menyebabkan masalah ini di Ukraine. Dan di Gaza, Israel telah memulakan serangan terhadap Gaza, dan dalam beberapa jam sahaja 100 orang awam terbunuh, dan Hamas membalas dengan 60 misail ke arah Israel. Dan juga berita Brazil akan join OPEC Plus bulan Januari ini. Dan apa akan jadi kepada negara pengeluar minyak dunia? Semua dah join dengan OPEC ni. Apa nak jadi dengan US tak lama lagi. Dan teman-teman, perang di Gaza ini adalah perang personal untuk Netanyahu. Kerana kalau dia resign hari ini, dia akan ke mahkamah kerana corruption yang dia lakukan. Sebab tu sekarang ini dia membawa Israel ke arah kehancuran. Ini juga kata-kata Putin, dan Netanyahu akan menjadi sejarah Prime Minister paling teruk dalam sejarah Israel. Dan sekarang pun semua negara dunia tengah mengenengahkan 2 state agreement yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Mereka cuba mengenengahkan balik untuk mengkuatkan 2 state agreement Palestin dan Israel. Assalamualaikum. Jangan lupa belanja Abang G. InsyaAllah 2 hari ni Abang akan buat live untuk semua. Abang akan buat live untuk semua. Dan juga saya nak terima kasih kepada subscriber kita. Walaupun 2 orang ini macam buat abang happy. Salah seorangnya namanya Kacak Clown, dan Naim 92. Terima kasih banyak-banyak kerana subscribe dengan channel ini. Terima kasih banyak-banyak. You are the best. Assalamualaikum. Hurrah everybody.